Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus hancur segala impian telah kau musnahkan, segala harapanku. Andai mampu ku putarkan waktu, sekali ku percayakan bicaramu. Pergilah, biar saja hatiku terluka. Mencintai walau kau berdusta, mencintaimu sepenuh jiwaku. Sempurna terbina ikatan yang bahagia telah kau musnahkan, segala cinta ini. Saja hatiku terluka, mencintai walau kau berdusta, mencintaimu sepenuh jiwaku. Pergilah, dengan mudah hati kau mencintai walau kau berdusta, mencintaimu sepenuh jiwaku. Hilang kau yang terindah, walau seketika. Dengan rela aku mendoakan. Biar saja, lagu dari Azam Sham membuka tirai wanita hari ini pada hari ini, hari Jumaat 12 Jun. Bersama saya Segita dan juga Fahrin. Salam Jumaat kepada anda semua di rumah dan kami berharap anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat walafiat seperti kami berdua. Dan terus ceria pada hari Jumaat ini. Kami tahu ini kita dah masuk ke fasa PKPP, seperti mana juga kami dah lama tidak bergandengan, supaya keluarga yang lama terpisah kerana PKPP. Jadi kami bertemu kembali dan kita harap keceriaan dan kemeriahan itu terus bersama dengan anda sepanjang 1 jam ini bersama dengan kami. Dan itu dari persembahan daripada Azam Sham membuka tirai kita pada hari ini dengan lagunya Biar Saja. Tapi kadang-kadang Sugi, bila kita cakap pasal biar saja ni, bila kita dah berpasangan, ada benda kita boleh biar, ada benda kita tak boleh biar. Betul, saya setuju. Seperti saya nak tanya Fahrin. Sebelum saya bagi contoh, saya nak tanya Fahrin dahulu. Okay, sebab baik. Fahrin lah yang dah kahwin kan. Betul. Fahrin, Silakan. sebelum Fahrin kahwin dan selepas Fahrin kahwin, ada perbezaan dari segi privasi Fahrin dengan isteri tak?
Okey, pastinya ada. Dia ada buruk baiknya dan hari ini apa yang kita nak bincangkan ialah kita patut cerita ataupun tidak daripada sejarah silam kita, mungkin daripada hal peribadi kita dan mungkin lebih banyak dalam hal-hal pasangan. Okey, kalau secara klise, secara umumnya privacy ini kita kaitkan dengan telefon dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak lebarkan lagi perbincangan kita di mana mungkin masalah kewangan, masalah peribadi, masalah keluarga, adakah itu harus atau tidak kita kongsikan? Banyak sangat masalah Betul. yang berkaitan dengan privasi. Tapi biasanya orang berkata dalam mana-mana perhubungan, komunikasi adalah amat penting. Seperti itu, transparansi antara pasangan. Jadi kita perlu memberitahu pasangan perkara-perkara yang perlu diberitahulah. Tapi kadang-kadang Sugi, apa yang kita cakap ni kita berdua je. Sebentar lagi bersama dengan tetamu-tetamu kita akan bincangkan. Kita ada seorang perundi motivasi dan juga satu pasangan yang cukup manis ini. Tapi apa-apa pun kita nak ingatkan kepada anda, seandainya ada sebarang komen, pendapat ataupun mungkin masalah nak dikongsikan, sila kongsikan di Facebook kami di facebook.com/WHITV3. Pentingkah privasi antara pasangan? Kami nak dengarkan pendapat anda, komen anda dan seperti yang Farin katakan, masalah anda sekiranya ada di Facebook kami. Apa pun, sekejap saja lagi kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Sally, you pergi mana? I call tak jawab, SMS tak reply. Kalau you call, I tak jawab. You message, I tak reply. Maksudnya I busy lah. Takkanlah itu pun you tak boleh fikir. You sibuk apa? Kata hari ni tak ada syuting. Ya, memang I tak ada syuting hari ni, I tak ada kerja. But that doesn't mean that I nak duduk rumah terperuk je. I pun nak keluar juga. You ni macam cacing kepanasan ni, kenapa? Masalah apa ni? Okey, kalau I bagi tahu you, apa yang you boleh buat? Bukannya you boleh menyelesaikan masalah I pun. Sayang, masalah dia sekarang ni, sejak kita kahwin, you tak pernah nak share apa-apa dekat I. Macam mana I nak settlekan masalah you? Kita ni suami isteri tau. Tapi masing-masing buat hal masing-masing. Ya, of course. Tak semua benda yang I perlu nak share dengan you. Because I need my own space also. Okey? Alah, penat layan you. Satu perkongsian klip drama tadi yang saya rasa cukup untuk menggambarkan apakah isu ataupun topik kita pada ini. Yang saya pasti sebenarnya ramai di kalangan pasangan di luar sana pun menghadapi masalah lebih kurang sama. Pentingkan privasi antara pasangan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu-tetamu kita di studio hari ini. Ya Farid, kita bersama dengan di hujung sana Dr. Tengku Asmadi selaku perunding motivasi kita. Doktor sihat? Alhamdulillah. Dan kalau tak sihat tadi, depan sana memang tak lepas. Ya. Betul. Dan banyak kali kita lihat doktor melalui video call. Hari ini dah masuk studio ya. Alhamdulillah. Pasangan yang manis, yang romantis yang kita maksudkan tadi di awal tadi, Datuk Zafran Mak Yusof dan juga Datin Fauzah Gaus. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Sama-sama. Dan saya pasti pasangan ni tak ada rahsia antara mereka. Tapi hal privasi nanti kita korek. Sedutan drama tadi dah ditayangkan dah. Datin dah cakap dah. Ini belum lagi berlaku antara kita. Bukan pernah berlaku lebih kurang Tak benar. Tak pernah. Tak apa, nanti kita korek apa yang pernah berlaku. Baik, kita mulakan dengan Dr. Tengku Asmadi terlebih dahululah. Bila kita cakap daripada drama tadi dan daripada awal pembukaan saya tadi, pelbagai isu, pelbagai konteks privasi di kalangan pasangan ni. Tapi sejauh manakah pentingnya atau boleh atau tak boleh? Okey, bila bercakap tentang privasi antara pasangan, boleh atau tak boleh ni sangat subjektif. Tengok keadaan, tengok pasangan sejauh mana dia terbuka dan kadang-kadang ada juga pasangan yang cemburu buta ni. Apa pun tak boleh kan. Asyik kalau tahu benda-benda tu dia mula fikir bukan-bukan dan bawa kepada pergaduhan. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang bila privacy ni cerita-cerita lama, benda-benda yang dah lapuk, zaman Pak Kaduk dulu kan, tak payahlah nak difikirkan lagi. Tetapi kalau tak dirahsiakan, diceritakan semua-semua, mungkin jadi rasa tidak harmoni dalam hati, tidak senang hati dan sebagainya. Jadi sebab tu kita tengok kalau privacy itu
itu kita lakukan mampu membuatkan kita bahagia, seronok, tak ada masalah dan teruskan. Tetapi kalau kita rasa nak berkongsi, kalau berkongsi itu boleh membawa kepada saling percaya antara satu sama lain, maka teruskan. Contoh misalnya bagi orang yang berpoligami, kita ambil berpoligami, ada 2, 3, 4 isteri, kan? Kalau katakan phone dia tak lock, kan? Cerita dengan isteri pertama, dapat pada isteri kedua, dapat pada isteri ketiga. Bergaduh nanti, kan? Jadi kan, kenapa abang beli yang ni, kenapa saya tak dapat? Sudah, kan? Jadi benda-benda macam ni tengok keadaan. Saya tak boleh kata ya boleh privacy ataupun tidak. Jadi kita bergantung kepada diskusi kita nanti, kita tengok apa keadaan dia, apa senario dia, masa mana kita boleh ada privacy, masa mana kita tak boleh. Saya rasa itu yang penonton-penonton nak tahu panduan itu. Dan dari doktor kita beralih kepada Datin. I dulu. Dia perempuan tadi perempuan. Selamat. Dia rasa selamat sekarang. Sebab tadi Datin yang berkata ini belum pernah berlaku di rumah tangga Fatin dan juga Datin dan juga Datuk. Jadi Datin, bila kita bercakap mengenai privacy, bagi Datin sendiri, apa yang dikategorikan sebagai privacy buat Datin? Sebab kadang-kadang seperti yang doktor katakan, ada beberapa benda kita tak perlu kongsi bersama pasangan. Bagi Datin dan juga Datuk. Okey, dia terpulang pada individu itu sendiri. Dia orang punya background pun memainkan peranan. Pembesaran mereka pun memainkan peranan. Contoh, apa yang saya nak relatekan dengan pembesaran. Macam saya ni, membesar dan sentiasa ada keluarga. Tidur pun dengan mak sebelum sampailah saya nak kahwin dengan dia. So, saya memang lama. Hidup saya keluar tu adalah secondary. Duduk rumah tu adalah first. So, bila dah berkahwin, benda tu saya masih rasa selesa. Masih nak bersama dengan keluarga. So everything I share with him. But again, sebagai seorang isteri, saya sendiri rasa sensitif tu, bukan dia. Mungkin dia rasa, I tak pernah soalkan. Kenapa sampai dia punya tahap tak menyoalkan privasi kita? Sebab everything I share. Saya ni tak suka berahsia sangat. Tapi mungkin yang perlu jaga tu, tak tahulah, tak banyak rahsia dengan suami sebenarnya. Saya banyak share dengan dia. Kan? Nampak kita cuba korek. Cuba tapi bukan benda yang tak banyak sebab dia adalah kawan baik saya, dia adalah suami saya dan dia sentiasa ada dengan saya. Jadi macam mana, ada ke tak ada, macam lama sangat nak fikir sebab memang not so much lah. Tak adalah benda yang terlalu sensitif. Mungkin hal-hal keluarga sana, keluarga, emang keluarga tu mungkin kita adalah sedikit kita privasikan, kita rahsiakan. Bukan privasi, kita rahsiakan untuk mungkin nak jaga perasaan adik-beradik ke apa ke. Tapi other than that, saya tak ada. Sebab saya tinggal pun dengan keluarga. Bank account, jumlah duit dalam account. Jumlah akaun suami saya langsung tak pernah tahu. Dan saya tak tahu duit ni ada ke tak ada. Saya tak tahu. Okey, Datuk. Tadi macam pasangan yang cukup ideal, kita lihat tidak banyak rahsia antara mereka, tetapi berbalik kepada isu pastinya. Dia perlukan privasi. Okey. Itu boleh jadikan modal soalan saya juga. Okey, bagi Datuk Seri sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki yang mengurus rumah tangga, sejauh mana anda ingin dan apakah privasi yang anda nak isteri hormati? Okey, bagi saya, privasi sebagai seorang suami ni sebenarnya tertakluk pada individu juga. Macam saya personally, I'm the type of person, saya seorang yang suka berkongsi. Berkongsi dengan isteri saya. Be it berkenaan dengan berkenaan social life, berkenaan dengan kerja, membawa. Because most of the time, because I'm the type of person, I have very small circle of friends. Okay, and like she said earlier, saya ni kawan baik dia. Saya pun samalah, vice versa. So we are best friends. So we always talk about the same thing, which alhamdulillah juga sebab kita ni tempoh pengenalan tu dekat dan terus bernikah. Jadi alhamdulillah, bila kita dah menikah ni pun ada keserasian di situ di mana kita boleh sentiasa berkongsi, bercerita. Tapi ada privasi. Sebelum dia bernikah kan dia kata short story tu masuk. Saya tak pernah pun tahu pasal hal dia sebelum. I tak pernah korek sampai nak tahu very thing. That is me. I never like. Pun bagus juga. Itu elok juga. Tak tahulah, saya belum lagi ke memang saya pun tak pernah nak macam I nak tahu. I am not like that.
Ya. And dia pun tak bagi tahu macam tu lah. Yang mana saya cerita lah. Yang mana tak cerita tak payah tahu lah. Dia selamat. Tak penting pun, tak penting pun. Tak penting pun. Okey, baik Sama ada kisah itu bermanfaat atau tidak itu lah. Untuk tetamu-tetamu kita dah dengar pusingan pertama. Apa kata sekarang kita dengarkan pula pendapat mereka di luar sana tentang topik kita pada ini dan kita akan kembali kepada mereka selepas ini. Kita dengarkan dulu. Perkara yang menjadi privasi antara saya dengan suami ialah nilai duit yang dia beri kepada ibu bapa dia dan nilai duit yang saya beri kepada ibu bapa saya. Benda ni memang tak pernah menjadi isu dan tak pernah menjadi satu masalah antara kami sebab masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing dan masing-masing tahu hormat privasi masing-masing. Kalau sesuatu benda tu kita dapat fikir secara logiknya tidak mendatangkan kemudaratan, rasanya kita tak perlu untuk mempersoalkan ataupun menerangkan dengan lebih mendalam. Cukup sekadar tahu. Macam saya dan isteri, walaupun kami sudah berkahwin, kami tetap ada perkara privasi tersendiri. Contohnya, password ATM. Password ATM. Tapi kami masih menghormati privasi masing-masing. Kadang-kadang mungkin seseorang itu sukar untuk berkongsi privasinya dengan pasangan masing-masing kerana ingin memelihara keharmonian rumah tangga. Perkara yang agak privasi dalam rumah tangga bagi saya dan suami saya adalah kisah sebelum kami berdua berkahwin. Saya tak suka suami saya cek handphone saya sebab saya pun tak pernah nak cek handphone suami saya. Dan saya juga tak akan nak share password kad ATM saya dengan suami saya sebab saya rasa itu adalah hak saya, privasi saya. Saya perlukan ruang sendiri untuk jaga dan uruskan keuangan saya. Kepercayaan dalam satu-satu hubungan memang penting. Tak perlulah kita nak ambil tahu semua urusan peribadi suami kita. Kita harus menghormati privasi suami kita. Tak perlulah kita nak ambil tahu semua hal. Saya suka yang itu. Saya suka. Banyak saya kita. suka orang check handphone saya. Saya tak pernah check handphone dia juga. Kan? Sangat direct. Tapi betul juga Dr. Kalau kita lihat pun situasi tadi itu patut atau tak patut pun menjadi satu isu juga sebenarnya. Betul. Jadi di sini doktor, mungkin doktor nak tambah apa-apa? Tak, silakan. Kami nak tanya doktor, kalau kita cakap mengenai privasi dari segi sudut kewangan lah kan. Okey. Kalau seorang isteri atau suami tidak perlu berkongsi berapa banyak bank balance ataupun bila duit masuk, bila duit keluar, doktor rasa bagaimana mereka boleh berkomunikasi mengenai kewangan ni kalau itu dikategorikan sebagai privasi? Okey, sebab kita kena faham sebenarnya duit isteri, duit suami, duit isteri. Yang itu pasti. Ulang balik. Itu pasti. Jadi oleh sebab itu isteri sebenarnya tak perlu nak berkongsi dengan kita tentang berapa akaun dia. Malah isteri ni dia perlu ada privacy, akaun dia senyap dia, akaun yang suami pun tak tahu. Kalau apa-apa berlaku pada dia satu hari nanti, itulah akaun yang menyelamatkan keadaan dia dan anak-anak dan sebagainya. Kita kena fikir, jangan kita ingat hari ni kita bahagia, satu hari kita akan bahagia juga. Cabaran dalam hidup ni datang, kita hidup sampai 70-80 tahun, macam-macam lagi gelombang yang nak kita hadapi. Tsunami datang kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Jadi kena sediakan payung sebelum hujan. Jadi sebab itu isteri saya tak pernah tanya kan berapa duit dia, berapa dia bagi mak dia, berapa nak bagi orang hutang duit dia, kan saya tak pernah tanya isteri saya kan. Sebab tapi kalau dia suka nak bercerita, saya terima. Tetapi kalau katakan misalnya kita sebagai suami kita ada masalah, kita kongsi dengan dia. Dan biasanya isteri kalau dia tahu suami dia dalam keadaan kesusahan, dia akan kata, tak apa, saya ada duit untuk bantu. Kan. Jadi kalau kita cuma kongsi kesusahan, kita tak minta duit dia. Tapi kalau dia nak bantu, sangatlah syukur, alhamdulillah kan. Jadi itu sebenarnya dari segi privasi yang saya rasa perlu ada. Tak perlu kita nak cerita segala-galanya. Dan begitu juga saya sendiri, saya tak suka sebenarnya macam phone saya, semua orang nak tengok, saya tak suka. Contoh, orang lelaki ni dia ada grup sekolah dia, grup universiti dia. Kita pun ada membawang cerita, kita pun boleh tahan bukan-bukan. Terima kasih kerana bercerita tu. Betul-betul memang ada. Betul. Membuka ruang. I tahu dah. Bila kita berikan isteri ni pula kan, dia bukan nak tahu cerita biasa-biasa. Kadang-kadang grup yang lelaki tu dia nak masuk nak tengok apa benda dia buat bersembang kan. Jadi kita jadi tak selesa sebab benda tu cerita orang lelaki, tak payah ambil serius. Bila dia ambil, dia kata, macam ni kau
orang lagi sembang lah kan. Macam ni ke? Jadi kita tak berapa selesa lah kan. Sebab benda tu dia tak perlu tahu pun. Kan? Sebab apa benda tu tak mengganggu hubungan kita dengan dia pun. Seronok-seronok orang lelaki kadang-kadang walaupun umur dah 60, bila duduk dalam grup sama-sama, rasa macam umur masih 20-30. Ada doktor kadang-kadang kita bukan apa, dia tak faham. Lepas tu jadi salah faham, jadi lain. Betul, jadi bergaduh. Ini perbincangan antara lelaki untuk backup diri sendiri ke? Tajuk, rasa tajuk mungkin kena tukar lah. Privacy antara pasangan. Privacy untuk lelaki. Okey. Sugi. Silakan tanya pada Datin. Jadi Datin, di sini kami nak tanya. Tadi Datin berkata Datuk tidak tahu bila duit masuk untuk Datin sendiri lah, kan? Itu jadi dengar. Itu yang orang kata poin paling orang kata mahal di sinilah. Jadi Datuk tak pernah nak tanya Datin kalau Datin beli apa-apa, berbelanja, beli beg ke, beli baju ke apa, tak pernah tanya Datin apa-apa. Okey, dia macam ni tau. Beli beg ke apa, kalau suami nak bagi hadiah tu, itu lain cerita lah kan. So, I'm talking about, kita kata daily routine kita. Saya ni kuat membeli. Saya ni suka membeli tapi untuk keluarga. Anak buah ramai. Saya suka beli toys, suka beli ni. Saya tahu dia pula jenis yang berjimat. Okey, tapi saya bersyukur dapat orang macam tu, jangan sama-sama naik kan. Balance lah. Balance. So saya suka memberi. Bila saya memberi tu, kadang-kadang biasalah harga mahal sikit tu, saya sorok lah. Saya sorok. Yang mahal saya sorok. Yang murah-murah je saya tunjuk. Itu saya. Datuk dah jeling. Okay. Saya jenis yang terbongkar dah gini. Yang paling penting selagi saya tidak menyusahkan dia, saya tak mengganggu dia punya, orang kata kita kena faham juga. Bukannya privacy ni kita kena faham juga pasangan kita. Kita tak kena ganggu dia semua kan. Alhamdulillah saya pun ada rezeki saya sendiri. Betul. Saya ada juga bekerja sendiri. Jadi walaupun bekerja sendiri, walaupun andai kata saya nak beli tu dengan duit saya sendiri, tapi saya tetap privasikan daripada dia. Yang murah je yang. Padahal ni diskaun ni yang. Tapi sebenarnya saya beli pun untuk anak-anak, beli untuk the parents. Kadang-kadang pergi mungkin groceries, mungkin melambung sampai beribu pun. Hari ini I beli mungkin akan diskaun sikit. Dia tengok pada barang-barang. Tapi saya kira sebenarnya apa yang penting, tidak kira dia berbalik kepada yang penting keharmonian itu terjaga. Betul. Terjaga. Okey, Datuk, kalau kita lihat sebenarnya saya pun bila kita dah dengar pendapat mereka di luar sana dan pendapat kita semua dekat sini, saya tertanya juga, adakah sebenarnya privacy ini adalah suatu undang-undang yang faham-faham sendiri, atau perlu kita nyatakan ini perlu, ini kena cakap, tak perlu cakap, atau bagaimana sebenarnya untuk pasangan yang matang lah sebenarnya? Okey, privacy ni sebenarnya it's best untuk kita sama dengan pasangan kita ni untuk clarify. Untuk menceritakan di manakah tahap boundaries dia. Okey, supaya tidak ada miscommunication. Otherwise, bila startnya pasangan ni assumption sama, tu yang menjadikan satu masalah. Just nak bercerita balik 3 perkara privacy dekat sini lah. Yang pertamanya berkaitan dengan macam doktor ceritakan tadi, berkenaan dengan chat room apa whatsoever semua tu. Sebenarnya benda macam ni kadang-kadang isteri tak perlulah nak pergi tu detail. Tapi kalau pergi tu detail, kalau selagi mana lelaki tu tak ada masalah, nak risau apa kan? Betul tak? Dari segi keuangan ni pula, tapi I tak pernah tengok kan chat room ni. Betul. Which kita pun open lah kan. Dari segi keuangan pula, lelaki sebagai suami seharusnya bertanggungjawab untuk menceritakan keadaan status keuangan dengan isteri. Kena berkongsi benda tu. Sebab sekiranya apa-apa berlaku pada suami ini, yalah, kita kena bertanggungjawab ketika hidup ni, sekiranya apa-apa berlaku untuk keluarga kita. Tetapi untuk suami macam saya dengan isteri saya pun, berkenaan dengan financial dia, sedangkan kita sama-sama ni sebenarnya password tahu. Even to you apa semua ni. Cuma tak tahu pun, you je tahu password I semua. Saya tak tahu, you buat lupa. Alamak. Hari Jumaat sayang. Okey, tak apa. Nanti balik selesaikan. Betul. Dia tahu password I semua. I je yang tak tahu geram ni. Okey, doktor, kita ada ramai dengar ni. Kita ada satu soalan menarik ni. Sila kongsikan. Soalan daripada penonton wanita hari ini ya doktor, yang di mana dia berkata yang saya dah kahwin 26 tahun, anak pun dah besar. Masalah saya, suami kebelakangan ini berubah. Bila saya tanya, dia kata tak ada apa-apa. Semua okey. Tapi bagi saya, hubungan ini tidak okey, dan bila saya tanya, ia akan berakhir dengan pergaduhan. Macam mana ni doktor? Okey, dia ginilah. Sebenarnya isteri ini mempunyai naluri yang sangat kuat. Ini pengalaman saya tengoklah kan. Orang perempuan, kalau ada sesuatu berlaku pada suami dia, perubahan yang luar biasa yang dia dapat sense, maka dia datang satu syak wasangka. Kan, syak wasangka jangan dibiarkan begitu, kena ada komunikasi yang baik, cari waktu yang baik,
tanya betul-betul kan. Yalah kadang-kadang suami tiba-tiba gosok seluar tajam lain macam kan, kemudian sebelum tu tak tu, kemudian kan mula pakai minyak rambut wangi-wangian yang tak pernah pakai, tiba-tiba phone pun letak bawah bantal, masuk bilik air pun bawa phone kan. Jadi isteri memang mempunyai daya naluri yang kuat. Dia dapat sense ada sesuatu yang mungkin tak kena. Kan. Jadi oleh sebab itu yang bawa kepada kadang-kadang pergaduhan. Kan bila tanya sikit bergaduh sebab kadang-kadang orang lelaki dia ambil sikap berkeras supaya dah tak kacau dia. To protect keadaan tu kan. Tapi kalau katakan setengah lelaki pula dia malah nak gaduh, dia diam aja. Kan orang nak bising ngongeng dia diam aja sebab apa? Sebab pada dia tak ada apa pun. Kan itu biasa. Dan kalau kata orang lelaki jenis katakan test market ni kan, biasa tapi tak ada serius pun. Kan ada jenis macam tu. Berani ke test market? Bukan kita yang kata, doktor yang kata. Ada kan, tapi tak ada apa. Jadi kerana tak ada apa, dia pun tak perlulah nak share apa semua sebab bawa Kenapa tak senang duduk ya? Macam ni. Itu naluri seorang isteri. Minta izin boleh tak saya nak komen sikit dengan persoalan tu? Boleh, silakan antara penghujung perbincangan kita ni. One perspective. Okey, another perspective mungkin boleh jadi juga apabila suami tu dia ada masalah tapi dia rasa tak selesa nak berkongsi dengan isteri dia sebab setiap kali berkongsi isteri dia akan bagi pendapat yang berbeza. Jadi dia dah jadi reserve. Sebab lelaki ni, sebab saya dengan isteri saya pun tak ada. Ni berkenaan isteri saya dengan isteri saya pun kadang-kadang saya cerita dekat dia, saya kata I don't need your opinion but I just want to share with you. Nak mendengar. Nak mendengar. Because sometimes bila perempuan terlalu banyak bagi sangat pendapat, kadang lelaki rasa reserve, dia rasa macam tak selesa sebab tu dia jadi macam marah. Dia jadi nak berkongsi lah, dia akan jadi diam, dia akan jadi kan. Jadi lebih jadi kecenderungan terhadap ke situ lah. Jadi isteri ni kalau boleh lah dari segi reaction tu sepatutnya lebih positif, lebih relax. Jadi pendengar je. Jadi nampak itu luahan hati lelaki. Tapi it applies to both tau. Perempuan pun perlu relax, lelaki pun perlu relax. Betul tak? Actually give and take. Again saya rasa bersyukur sebab saya kahwin pada usia yang saya rasa saya dah matang. Jadi I know how to control things sometimes tapi tak over sangat sebab saya rasa kalau saya kahwin dalam keadaan yang keanak-anakan mungkin berlakulah nak ambil phone, whatever kita bincang selalu kita bayangkan mungkin nak everything nak ambil tahu semua. Tapi mungkin bila keadaan dalam keadaan macam ni saya rasa saya lebih matang dan lebih relax. Compare mungkin bagi pasangan kita rasa apa yang kita berlaku ni antara mungkin ada benda yang dia rasa tak puas hati, saya tak puas hati ke apa, mungkin benda tu kurang lagi berbanding kalau kita ke anak-anakan. So apa yang saya nak cakap ni adalah give and take, faham sendiri, toleransi sendiri pun ingatlah macam saya sendiri contohnya saya sebagai seorang public figure, saya mula-mula saya kahwin dengan dia, saya balik lewat kan. Balik lewat rasa macam alamak, bukan sebab suami je, saya fikir mak dia lagi. Lepas tu keluar pula paper, tajuk bukan main lagi tapi dia tak baca lagi. Pasal tajuk je, masya-Allah, macam mana aku nak menghadapi ni. So saya sendiri mengambil langkah tanpa mereka memberitahu, tanpa keadaan menjadi teruk. Your initiative tu kurangkan. That is what I feel. Baik, seringkas-ringkasnya masa sangat mencuburi kita daripada doktor. Sebagai kesimpulan kita, topik kita. Apa yang saya boleh katakan, kena jadi pasangan yang bijaksana. Sebab apa kadang-kadang keputusan kita untuk kita memilih untuk jadi sesuatu itu privacy atau tidak privacy mengikut situasi ketika itu. Dia bukannya satu prinsip yang perlu dipegang dan tak boleh diubah. Maknanya suasana berubah-ubah. Ada waktu perlu privacy, ada waktu tak perlu. Gunakan kebijaksanaan sebab kita bila kita dah berkahwin, kita nak kita bahagia sampai ke anak cucu. Til jannah. Itu dia insya-Allah. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Tengku Asmadi, Datuk Zafran dan juga Datin Fauzia. Walaupun dalam santai-santai kita tapi sangat-sangat padat dengan pengisian. Betul itu Farina. Saya setuju dengan apa yang doktor kata, kebijaksanaan itu yang paling penting dalam mana-mana perhubungan. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini.
Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Dan seperti biasa dalam setiap hari di Wanita Hari ini, kami akan berkongsikan sesuatu yang berkualiti dan terbaik. Dan pada hari ini, kita akan bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare, bersama dengan kita, bersama dengan 3 rangkaian produknya, iaitu Apple Talks, Orange Talk, Platinum Ring dan lotion panas asli. Jadi Dato' Azril berada di talian untuk panggilan video sekarang ni. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Ya, Farid, sihat? Akhirnya, Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya, Dato'. Seperti mana? Selamat Raya, Farid. Ya. Handsome Farid, lawa kunta Farid hari ini. Sama-sama kita. Dato', walaupun tidak ke studio, tapi tetap kacak, tetap segak. Dan pastinya dengan produk-produk berkualiti. Silakan, Dato'. Okey, terima kasih Farid. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari ini. Farid, saya kira walaupun dalam musim Syawal ni, kalau kita tengok kita keluar, walaupun dalam tempoh PKPP ni kita tengok restoran-restoran memang penuh So apa ramai sangat orang sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita kira kan, walaupun dalam musim perayaan ni, orang tercari-cari makanan yang enak dan mostly saya boleh katakan ramai nak kita yang menjadi food hunter nak makan makanan yang sedap, makanan yang enak dan kalau kita lihat tabiat pemakanan kita sekarang ni kurang sihat kita makan makanan yang manis, makanan yang berlemak, makanan yang bergoreng makanan yang berminyak. Tambah lagi kalau kita ambil makanan yang tinggi gula seperti aiskrim, bubble tea saya kira perkara ini amat membimbangkan sebab apa ianya boleh mengundang permasalahan kesihatan. Sebab apa jika kita tidak mengawal tabiat pemakanan dengan betul sudah tentu kita senang terancam dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Selain daripada itu juga seseorang mudah terkena masalah obesiti. Dan bila kita dah kena masalah obesiti ni mulalah kita susah kata orang tu nak bergaya, berfashion dan kadang-kadang ada masalah pembuangan susah untuk lawas masalah sembelit dan kalau kita tengok permasalahan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat dan juga faktor pemakanan yang tidak seimbang menjadikan seseorang tu kadang-kadang memerap lama dalam tandas. Kira-kira 10 hingga 15 minit untuk kata orang tu proses pelawasan pun susah. Makan macam-macam nak lawas pun susah nak membuang pun susah dan saya kira permasalahan ini sangat-sangat membimbangkan dan kita tengok seperti mana saya katakan tadi disebabkan oleh faktor pemakanan gaya hidup yang tidak sihat juga kita tengok nak gayakan baju pun susah, nak cari baju ini pun susah terpaksa pakai baju yang besar dan salah satu cara untuk mendapatkan kata orang tu bentuk badan yang menawan serta berat badan yang ideal ialah dengan menjaga pemakanan dan kemudiannya mengamalkan gaya hidup sihat dalam masa sama juga mengamalkan minuman air kosong yang banyak satu hari sekurang-kurangnya 1 hingga 3 liter setiap hari dan anda juga boleh dapatkan Apple Talk sebagai Orange Talk. Saya kira formulasi yang sangat-sangat baik untuk anda yang ingin mengecapi bentuk badan yang menawan yang mana Apple Talks merupakan formulasi untuk berat badan kurang daripada 70 kg manakala Orange Talks formulasi untuk lebih 70 kg dan kalau anda lihat setelah mengamalkan Apple Talks dan juga Orange Talks secara teratur untuk badan lebih menawan, lebih mudah untuk menggayakan fashion yang tinggi dan istimewa Apple Talks dan juga Orange Talks ini mengandungi serat fiber yang larut kalau anda lihat fiber biasanya di pasaran formulasinya mudah berketul bila kita nak minum tu berketul, nak bancuh susah tapi Apple Talks dan juga Orange Talks ni jika anda beli harganya RM32 untuk Apple Talks dan juga Orange Talks ni RM38 yang mana didatangkan dengan secara percuma saya pasti pengguna-pengguna yang belum pernah lagi cuba Apple Talks dan Orange Talks ni Farid pasti akan suka, akan jatuh hati sebab rasa yang sangat sedap, formulasi yang sangat larut dan kalau anda nak amalkan pun boleh amalkan setiap kali selepas makan yang mana dapat membantu proses pelawasan seawal 4 hingga 8 jam anda akan tertandas dan seperti mana saya katakan juga harganya mampu milik dan rasai keberkesanan seawal pengambilan dan dalam Apple Talks dan juga Orange Talks ini mengandungi ramuan seperti serat apple serat apple dapat membantu mengurangkan kalori sehingga 200 kalori setiap kali pengambilan dan diperkaya dengan ramuan pektin yang mana ianya adalah sejenis probiotik imun tadi yang mana sangat-sangat baik untuk pencernaan dalam tubuh badan sebab tu kalau anda amalkan Apple Talks atau Orange Talks ni seawal pengambilan 8 jam anda akan tertandas untuk membuang lebihan makanan, lemak, letih semua akan keluar. Saya kira perut akan rasa lebih selesa dan juga yang mana harga Apple Talks RM32 untuk berat kurang 70 kg manakala untuk anda berat lebih 70 kg dapatkan Orange Talks harga RM36 sahaja. Dan seterusnya Farid, produk yang kedua saya bawakan hari ini iaitu Platinum Ring. Saya kira Platinum Ring ni cukup laris di pasaran. Kalau anda ke kedai-kedai jamu, saya kira ini adalah antara produk yang selalu kehabisan stok yang mana daripada segi tahap penjualan sangat laris yang mana menunjukkan tahap keberkesanannya sangat-sangat tinggi sebab apa pengguna ramai yang suka guna Platinum Ring ni yang mana pengambilannya dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda. Kita lihat zaman sekarang ni kalau
disebabkan oleh faktor pemakanan tak sihat ya, terlebih manis, makan berlemak ya, makan berkolesterol tinggi, semuanya mengundang kepada penyakit yang berangkai-rangkai. Saya kira sangat membimbangkan ya. Jadi beri peluang kedua kepada diri anda untuk dapatkan kesihatan yang lebih baik dengan mengamalkan Platinum Drink secara teratur. Saya kira warga emas, mak ayah kita ya, makcik-makcik kat kampung ya, sangat sesuai amalkan Platinum Drink sebagai makanan tambahan. Sangat baik ya untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan ya, supaya anda dapat keluar dari permasalahan kesihatan ya. Sebab kalau kita makan lebih manis ya, sudah tentu kadang-kadang kita susah bergerak ya, pergerakan terbatas, dan kadang-kadang solat pun susah saya kira ya. Dan istimewanya Platinum Drink ni juga turut mengandungi ramuan seperti mercury ya, yang sangat tinggi dengan kadar antioksidan, dan keduanya ianya mengandungi ramuan syak cartilage yang sangat baik untuk sendi tulang anda. Sebab apa, kalau kita tengok ya, sendi yang selalu bergeser ni menyebabkan kadang-kadang rasa tidak selesa ya pada bahagian lutut. Jadi dengan pengamalan Platinum Drink yang mana kaya dengan syak cartilage dapat membantu ya kesihatan dan juga kebaikan sendi kepada lutut anda ya, saya kira sangat-sangat baik. Dan harganya hanyalah RM99 saja di toko-toko jamu ya. Dan cara pengambilan yang sangat mudah, 15 hingga 30 ml setiap kali pengambilan Farid. Dan satu lagi, produk yang terakhir saya bawakan hari itu lotion panas asli. Ini dia lotion yang saya kira ya sangat-sangat istimewa, yang sangat-sangat panas. Pastikan jenama di Asia kalau anda membeli lotion panas. Sebab apa ya, lotion panas ni mengandungi 7 ramuan herba ya. Antaranya seperti halia bara yang sangat-sangat panas ya. Kemudian ada ramuan seperti serai, bergaga, minyak zaitun yang sangat baik untuk kulit yang kendor. Kalau anda lihat ya, ramai di antara kita ya, bila usia ataupun bila disebabkan oleh berat badan yang kurang menawan, berat badan berlebihan, ada masalah stretch mark ataupun rekahan pada kulit. Jadi dengan penggunaan lotion panas asli yang menggunakan formulasi teknologi nano, sangat-sangat baik ya, penyerapannya pantas, harganya mampu RM26 saja pada di toko-toko jamu. Jadi secara ringkasnya hari ini ya, untuk kata orang tu mendapatkan bentuk badan yang menawan ya, jangan lupa dapatkan Apple Top dan juga Orange Top. Sama ada Apple Top RM32, Orange Top RM36. Kalau anda berat kurang daripada 30 kg, beli Apple Top. Kalau berat lebih daripada 70 kg, beli Orange Top, dapat percuma shaker lagi. Dan untuk kesihatan yang berganda ya, jangan lupa dapatkan Platinum Drink yang banyak saja. Dan untuk lotion urutan luaran ya, kegunaan luaran, anda nak urut kaki ke, badan ke, nak urut stretch mark ke perut, bahagian yang berlemak ke apa, boleh dapatkan lotion panas asli ni harga RM26 saja. Ingat, kalau kita pastikan BRC baru beli. Sebab apa, BRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus berkualiti pada harga yang mampu bilik. Jangan lupa Farid boleh beli di kedai jamu dan juga ya boleh buat belian secara online di Shopee, di Lazada dan juga di portal online terbaru kami iaitu jombai.my, JOMBY. Jadi Farid, siapa yang follow Instagram Bahasian Official, PASIA.official, saya nak bagi 2 lotion panas asli secara percuma. Jadi dah follow sekarang Instagram Bahasian Official. Dan Farid, akhir kata pastikan BRC baru beli. Baik, terima kasih Dato' Azril bersama dengan rangkaian produk-produk yang berkualiti, bukan saja berpatutan tetapi juga mudah mengguna dan mengambilnya. Baik, terima kasih sekali lagi Dato' Azril. Assalamualaikum. Baik, kepada penonton-penonton wanita hari ini, kita belum lagi nak berehat kerana ada sesuatu lagi yang istimewa yang kami bawakan kepada anda. Kalau tadi kita melihat Azam Syam berseorangan, kali ini beliau berpasangan bersama dengan Cheryl Syazwani. Bicara hatiku, ini takkan mampu lepaskanmu dari genggamanku, beracuniku karena kau kan pergi. Hujan yang menyentuh hingga ku cinta kita yang diputar masa, detik yang larut mencoba untuk merubah takdir kita.
bersama. Hanya cintaku menusuk jantungku ini, hingga rasaku memilih hatimu. Hujan yang menyentuh hingga ku dengarkan, hanya kamu yang aku cintai dan membawaku berpaling darimu. Rasaku terpalit dengan katamu, angin lebur di jiwaku. Rasa hatiku kian merapuh. Biar hanya aku yang tahu pedihnya kisah cinta kita yang diputar masa. Detik yang larut mencoba untuk merubah takdir kita, namun kita takkan bisa bersama. Lagu yang penuh beremosi daripada Azam Sham dan juga Cheryl Shazwani. Lagu terbaru mereka, Jika Ini Takdirnya. Betul. Penuh beremosi, betul. Saya duduk berdiri kat situ, saya tengok anda bernyanyi dengan video klipnya yang macam ada flashback sikit lah. Mereka di rumah mungkin boleh berkait dengan video klip itu. Tapi sebelum tu nak tanya, ni lagu kolaborasi anda berdua buat kali pertama. Ya, betul. Bagaimana tercetusnya idea nak berkolaborasi? Mula-mula memang label lah, under label. Label sendiri yang aturkan untuk buat satu kolaborasi bersama saya dan juga Cheryl. Mula-mula saya macam, boleh ke saya duduk dengan Cheryl sebab suara dia, orang kata lembut suara dia kan. Jadi ini satu kelainan lah bagi saya sebab saya first time kan kita collaborate. Okey, dan bagi Cheryl sendiri, pengalaman bekerja dengan Azam buat kali pertama. Saya baca komen di YouTube, kenapa Cheryl kata yang saya dah maafkan awak, Azam? Kenapa tu? Sebab itu sebenarnya music video ni sambungan daripada Rusa After Class. Okey. So, dia ada macam short sketch dekat YouTube Rusa Music. So, ini adalah macam sambungan lah music video. Sambungan episod akhir. Betul. Jadi sesiapa nak tahu kenapa, kenalah tengok episod-episod sebelum ni. Dan mungkin anda boleh kongsikan siapa yang menulis lirik lagu ni, komposernya. Lagu ini dicipta oleh Jim Bima Sakti dan juga Haris 22. Okey. Lagu ni actually dia cerita kat saya adalah berdasarkan sebuah animasi yang dia rasa macam kalau bawa dalam dijadikan lagu atau dijadikan lirik mesti sedap. So dia buat daripada situ lah. Okey, dan bagi Shazwani sendiri, panggil Shazwani ke Cheryl? Cheryl. Okey. Bagi Cheryl sendiri, selepas berkolaborasi dengan Azam buat kali pertama ni, ada harapan ingin berkolaborasi semula ke mungkin ada perancangan lagu terbaru anda berdua ke? Mungkin ada kot, tapi selepas ni saya fokus untuk single saya seorang dululah. So kalau masing-masing pun nak keluarkan single baru. Okey, dah ada lagu belum sendiri? Tengah dalam proses. Okey, dan anda berdua memang muda, dua 22 tahun, 23 tahun. Jadi bagaimana anda melihat perjalanan anda dalam industri muzik ni, memandangkan baru tengah naik kerjaya anda kan? Mungkin saya berbezalah sebab Azam dia memang dah lama dalam bidang nyanyian. Saya baru lagi 5 tahun.
Mungkin berbeza lah. Memang nak kata Pengalaman macam mana? nak katakan saingan tu memang ramai lah kan. Ya, Jadi betul. masing-masing ada kelebihan dan keunikan diri masing-masing. Jadi daripada situ kita boleh nampak lah. Okey, dan harapan anda berdua dan pesanan kepada peminat-peminat anda. Mungkin ada yang belum sempat untuk menonton video klip lagu terbaru anda. Alright, kepada semua yang jangan lupa untuk saksikan muzik video kami Jika Ini Takdirnya. Dan kepada siapa yang nak follow kami, macam follow Azam di Azam_Syam. Cheryl Shazani di YouTube, Facebook. Sama. Semualah kami. Okey. Kalau nak tengok saya main TikTok boleh ke? Okey, Cheryl nampak seperti seorang yang agak pemalu, betul ke? Tak. Bila dah nyanyi-nyanyi dia tak. Masa dalam studio Masa dalam studio lain lah. Okey, apa pun kami ucapkan selamat maju jaya kepada anda berdua. Teruskan dalam kerjaya anda, industri muzik ini. Terima kasih. Dan bagi anda yang belum lagi sempat mendengar lagu mereka, pergilah ke YouTube dan platform-platform lain untuk mendengar Jika Ini Takdirnya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Baik, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini bergandingan semula dengan Fahrin Ahmad. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung Wanita Hari ini untuk edisi hari Jumaat ini. Tapi Sugi, ada satu berita baik yang saya rasa disambut baik oleh semua orang juga. Saya ingin juga dah alang-alang ni mengucapkan selamat menunaikan solat Jumaat kepada mereka yang akan pergi solat Jumaat, di mana dalam tempoh PKPP ini ada masjid-masjid yang telah mula dibuka, tapi harus juga diingatkan ikut SOP. Betul. Sugi, dan ikut arahan. Jangan sampai di luar kawalan. Baik Sugi, esok Sabtu WHI Extra. Esok WHI Extra kembali dengan satu topik yang saya kira ramai orang akan meminati, iaitu dekorasi kediaman. Ada orang suka minimalistik dekorasinya, ada orang suka yang ekstra-ekstra. Tapi sekarang ada yang terbaru. Ada orang suka macam rumah dia, tema dia macam hutan rimba pun ada juga. Macam rumah awak hari tu ada harimau. Oh, itu lain. Okey, jadi esok lah. bagi anda yang memerlukan tips dan juga inspirasi untuk mendekorasi kediaman anda, pastikan anda bersama kami esok dalam WHI Extra. Terima kasih. Salam hari Jumaat, selamat berhujung minggu. Bye-bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Di saat ini, negara dalam usaha untuk menghentikan penyebaran wabak COVID-19 supaya kita semua dapat menjalani hidup seperti biasa. Namun, ada satu lagi wabak yang patut dihentikan, iaitu wabak berita palsu.